Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Alright, jadi sebelum apa-apa, sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dululah. Alright, saya Izzati, wakil daripada PNB Legacy. Okay, merangkap untuk yang bertugas lah untuk petang ni, untuk sesi live pada petang ini di Facebook page. Alright, okay. Macam biasa, sambil-sambil kita pun baru mula, okay, kita mengalu-alukan lah untuk mereka yang sudi join live kita pada petang ini. Yang join, terima kasih. So boleh share dulu dekat grup-grup projek yang lain untuk apa yang saya nak sampaikan lah. Okay, jadi topik kita petang ini seperti yang tertera yang saya cakap lah. Penting ke kod bidang dalam lesen lah, dalam perlesenan IDB. Jadi kita akan bincangkan lah pada petang ni. Okay, saya pun tak ambil masa yang lama. Saya mungkin ambil masa dalam 10-15 minit untuk kita bincangkan topik ni. Benda ni tak adalah ini bukan info terkini lah. Saya just nak refresh balik info-info berkaitan kod bidang. Sebab sekarang ni untuk makluman, kita memang CIDB dah bagi kebenaran kan untuk melakukan kursus kod bidang. Tak adalah lama sangat sebab sepanjang PKP, tempoh PKP kita yang lepas, memang kursus kod bidang ni memang CIDB tak benarkan, memang 100% tutup. Okay, tak ada siapa yang dibenarkan buat. Jadi baru-baru ni bila kementerian dah bagi kelonggaran, dah bagi kebenaran, okay, so CIDB slow untuk open. Jadi kami pun tak buang masa sebab memang sepanjang PKP ramai betul yang mencari kursus kod bidang ni. Asyik-asyik tanya bila nak buat kan. Jadi ni saya rasa mungkin antara berita yang baik lah untuk para kontraktor sebab kalau yang sedia kita maklum, kod bidang ni banyak sangat dan terms and condition dia pun memang banyak dan berbeza. Setiap kod bidang yang nak dimohon memang berbeza syarat dan berbezalah dokumen dia. Okay, salah satunya antara syarat-syarat contoh lah, okay, dengan menggunakan surat tawaran ataupun daripada segi quotation ke, invoice ke. Yang penting kita ada antara persetujuan lah antara Memcon dengan kita. Right, itu CIDB nak dokumen. Bukan cakap mulut je, bukan jenis yang datang-datang saya nak tambah kod bidang ni, saya nak tambah kod bidang tu, lepas tu boleh key in. Tak, alright, dia ada prosedur dia. Okay, so tak semua kontraktor bila nakkan kod bidang tu tak semestinya dia dah buat job tu. Kadang-kadang ada yang baru nak masuk tender, dia nakkan dulu sebab syarat untuk nak masuk tender tu kena ada kod bidang yang tertentu. Jadi perlukan benda tu, sebab itulah wujudnya kursus tambah kod bidang. Okay, sebenarnya lebih dikenal sebagai SKP, alright? Sijil pengurusan kecakapan. Sijil pengurusan kecakapan, SKP. Okay, sijil kecakapan pengurusan. Itu sebenarnya yang yang sebetulnya lah, tapi orang bila tanya tu lebih orang faham tambah kod bidang. Sebab SKP ni orang akan keliru sebab SKP ni ada dua, kod bidang ni dengan lagi satu SKP pengurusan bisnes yang untuk first time tu. Sebab tu bila klien tanya saya, ada buat kursus SKP tak? Saya akan tanya dulu, SKP pengurusan bisnes ke SKP tambah kod bidang maksudnya ni? Okay, pengurusan bisnes tu memang kami tak buat lah. Itu untuk first time tu memang itu under pihak CIDB. Okay, kontraktor pun kena berdaftar under sistem SIM CIDB lah, CIMS CIDB. Right, so far tak ada lagi lah yang
pihak ketiga yang anjurkan kursus tersebut. Tapi saya ada juga terbaca sebenarnya dalam portal SIM tu, dia kata untuk SKP pengurusan bisnes ni, kalau misal kata contoh tempat tuan-puan dapat demand yang tinggi nak buat, boleh kemukakan kepada pihak cawangan negeri SAIDB tuan-puan pergi office, so minta dia kemukakan untuk buat secara kelas fizikal. Tak silap saya lah sebab saya ada baca info tu. So boleh pertanyaan lanjut boleh direct je dengan office SAIDB lah sebab tu bukan under kami. Right? Okay, so untuk hari ni kod bidang, so macam minggu lepas Puan Nabilah dah bertugas lah. Okay, dia pun ada share info yang terbaru which is updated untuk mendaftar kursus integriti dan juga kursus pengurusan bisnes. Okay, saya nak recap balik. So mana-mana yang rasa belum tengok ataupun nakkan info-info tu boleh tengok di YouTube kami. Okay, kita dah upload video tersebut dekat dalam YouTube channel kita lah. Okay, tuan-puan boleh search BND Legacy Resources. Alright, Puan Nabila kat situ dia dah terangkan updated lah. Contoh-contoh updatednya semacam contoh seperti sebelum ni. Okay, tempoh untuk e-learning settlekan kursus integriti dan pengurusan bisnes tu CIDB bagi 90 hari. Okay, tapi saya tak ingat start bulan berapa. Okay, CIDB dah back to normal which is dia beri tempoh 30 hari sahaja. Okay, jadi benda-benda tu memang kita sentiasa update lah sebab kita tak nak nanti bila kontraktor ni rujuk kita punya YouTube, bila dia dapat info yang lama nanti disalahkan BND pula kan. Dia cakap saya tengok dekat YouTube BND dia cakap 90 hari. So kita tak nak ada salah faham kat situ, so jadi kita create yang updated punya. Sebab sekarang ni pun kalau tuan-puan perasan untuk paparan SIM, CIDB dah update. Jadi saya rasa dalam sistem tu semua saya rasa tak berubah. Cuma mungkin daripada segi paparan dia mungkin ataupun corak lah. Okay, CIDB ada tukar sikit. Tapi apa-apa daripada dalam sistem saya rasa mungkin tak banyak lah diubah. Okay. Okay, jadi saya teruskan lah. Alright, kita mulakan dengan kita punya hebahan. Okay, petang ni sebenarnya saya nak buat hebahan. Alright, saya nak maklumkan yang pihak BND Legacy kita akan buat kursus tambah kod bidang 2. Iaitu pada awal bulan 10, bulan Oktober dan juga pada hujung bulan Oktober. Okay, tuan-puan dengar mungkin lama lagi. Okay, bulan 10 lama lagi tu, tapi saya cakap untuk kod bidang ni memang sangat limited dan kita pun open sangat limited. Kita open kepada 28 peserta saja untuk setiap kod bidang. Right, so untuk bulan 10 ni kita akan adakan 2 kod bidang. Nanti saya akan tunjukkan poster. Okay, kita akan adakan 2 kod bidang. Okay, so memang kita terhad sebab kita punya tempat terhad, jadi kita pun limited lah. Jadi kalau tuan-puan rasa berminat dengan kod bidang yang kami anjurkan ni, cepat-cepat, jangan buang masa dah. Terus reserve seat, save kan tempat tuan-puan dengan deposit. Okay, kita untuk di BND Legacy kita memang reservekan seat berserta deposit sebab kita tak nak peserta main-main. Okay, sebab tempat limited. Jadi kesian untuk orang yang betul-betul nak tapi disebabkan tuan-puan beria konon nak, jadi kita reserve. Okay, kita tolak orang yang betul-betul tak nak, tapi nanti last minute saya tak jadi join lah. Okay, kita tak nak. Benda-benda tu kita dah alami. Kita menambah baik lah. Kita tak nak lah macam tu nanti. Nanti kita pun susah juga sebab last minute bila peserta dah tak ada, kita nak kena gantikan apa semua. Itu pun kita pun tak nak mendatangkan kesukaran lah pada pihak kami. Okay, jadi saya dekat sini saya nak share lah poster.
Alright. Okay, saya rasa dah jelas tak? Okay, kalau so Tuan Puan mungkin harap Tuan Puan boleh nampak lah apa saya share ni kan. Okay, mungkin kalau background gelap ke, Tuan Puan tak boleh nampak ke, boleh inform saya kat dalam komen. Okay. So seperti paparan yang saya sharekan kat sini, kita akan buat khusus tambah kod bidang pada awal bulan 10 nanti, iaitu bagi tajuk CE02, iaitu Kepakaran Kerja Jambatan dan JT. Okay, antara sebab kita buat khusus tajuk CE02 ni disebabkan oleh permintaan kontraktor. Okay, sebelum kita buat ni, sebelum khusus tambah kod bidang ni tak boleh dibuat, adalah kita terima klien yang memang asyik tanya je, ada buat tak CE02, ada buat tak CE02. Jadi kita pun ambil apa orang kata, suara-suara kontraktor ni, suara-suara kontraktor ni yang suruh kami buat. So jadi kami usahakanlah, okay, kami mendapatkan trainer yang boleh mengajar untuk khusus tambah kod bidang CE02 dan 02 ni, dan kami realisasikan. Jadi cepat-cepat untuk pengetahuan, memang kita dah ada 10 pendaftaran untuk CE02 ni. Okay, walaupun bulan 10 memang dah ada orang reserve dulu dah, sebab saya tekankan lagi sekali sebab ada limited seat untuk 28 orang saja. Okay, jadi kita akan adakan pada 10 Oktober 2022 hingga 14 Oktober 2022 lah. Okay, khusus ni berjalan secara 5 hari. Okay, Isnin sehingga Jumaat. Okay, kita akan adakan di pejabat urusan kami di Sakura Training Center BND Legacy di Desipanan KL. Alright, iaitu kita punya pejabat urusan lah. Okay, dan tenaga pengajar iaitu Encik Azhari. Okay, yuran pun saya ada share kat situ siap-siap. Okay, untuk yang kad hijau aktif, yurannya adalah 500, dan juga yang tiada kad hijau iaitu 850. Yang tadi kad hijau ni termasuklah yang expired. Alright, yang memang tak ada kad hijau ataupun expired. Jadi kalau nak dapat harga 500, saya advise buat kad hijau. Okay, ataupun yang expired, pergi renew kad hijau. Sebab saya rasa rugi kalau ambil yang bayar tiada kad hijau ni. Jadi yang mana, sebab harga renew pun tak semahal daftar 850 tu, dan juga yang untuk daftar baru yang mana tak ada kad hijau tu, yang nak daftar baru pun tak semahal sampai 850. Jadi kita ambil langkah yang bijak lah. Itu advice saya lah. Saya memang akan advice saya punya yang nak berdaftar. Better buat. Tak payah nak membazir duit lah. Okay, jelas ke yang tu? Alright. Okay, so khusus ni 5 hari masa yang saya cakap tadi, Isnin sehingga hari Jumaat. Biasanya based on pengalaman kami, trainer biasanya akan mengajarlah 4 hari tu. Dia akan mengajar, dan mungkin hari kedua ke ataupun hari ketiga mungkin akan ada quiz. Akan ada quiz sikit. Dan last day hari Jumaat tu akan ada exam, peperiksaan. Okay, ramai tak tahu sebenarnya. Sometimes ada kontraktor pun sebenarnya dia tak tahu macam mana prosedur untuk khusus SKP ni, khusus tambah kod bidang ni. So bila saya cakap khusus 5 hari, diorang terkejut. Diorang cakap, ya ke 5 hari? Tak ada yang sehari ke? Sebab sepanjang saya bekerja ni tak adalah saya dengar khusus kod bidang yang sehari je. Tak tahulah kalau yang mungkin ada tuan pun pernah dengar kan, itu mungkin yang dia ikut cara lain lah, jalan lain lah. Tapi yang betul sahihnya, yang betul memang disahkan oleh CIDB, iaitu 5 hari, dan juga khusus secara fizikal. Okay, tak ada online. Kalau online, memang daripada masa PKP lagi hari tu dah senang dah. Memang kita dah boleh buat
memang kita boleh terus proceed je. Tak payah nak tunda-tunda. Tapi disebabkan CIDB tak bagi sebab kursus ni iaitu kursus kemahiran. Okay, so cara CIDB nak menilai seseorang kontraktor tu kena lebih teliti lah. Okay, dia kena, sebab tu ada exam, sebab tu kursus dia sampai 5 hari. Okay, dan inilah kategori kursus teknikal. Kalau macam kursus CCT tu setakat online tu boleh lah. Kan? Tapi saya rasa pun kalau pendapat saya pun kalau kursus 5 hari macam ni, saya lebih prefer pun secara fizikal lah. Sebab 5 hari nak menghadap laptop, saya rasa tak boleh orang nak fokus. Sehari pun kadang-kadang buat kursus sehari pun petang orang dah lentuk-lentuk dah kan. Apatah lagi nak commit 5 hari dekat menghadap laptop, saya rasa mungkin ada setengah tu ada susah dia sikit lah. Dia akan hilang fokus. Nanti bila dah ujung-ujung tu dia akan hilang fokus. Sebab tu lah CIDB tak nak macam tu. Okay, dia akan ada exam. So dia akan bila dia jawab exam tu, so nanti untuk peserta yang kontraktor yang lulus exam sahajalah yang boleh, yang layak mendapat sijil SKP. Okay, untuk kursus kod bidang ni biasanya peserta akan dapat dua sijil, iaitu sijil kehadiran dan sijil sijil kecekapan pengurusan ni lah. Okay, jangan confuse. Sijil kehadiran ni ialah valid untuk CCD point. Yang macam untuk SKP ni, tuan puan akan dapat 40 CCD point. Okay, jadi 40 CCD point tu valid dekat sijil kehadiran tu. Kiranya bila dah habis, dah selesai kursus, first penganjur akan bagi dulu iaitu sijil kehadiran. Kiranya macam CCD point tu kalau contoh tuan nak renew dulu ke, boleh pakai lah sijil tu. Okay, korang takkan dapat sijil SKP ni on the spot. Okay, dan korang takkan dapat sehari selepas, seminggu selepas. Okay, korang takkan dapat sijil SKP tak secepat yang korang bayangkan lah. Okay. Tempoh masa untuk dapatkan sijil SKP ni saya boleh cakap based on kita punya pengalaman. Okay, kita dah pernah buat beberapa juga kod bidang sebelum ni. Saya boleh anggarkan minimum 3 bulan. Okay, minimum 3 bulan. Itu minimum lah. Kalau ada juga yang kita pernah dapat satu kod bidang lebih daripada 3 bulan. Saya tak tahulah, itu mungkin sebab yang masa kita buat tu pun nak dekat raya. Lepas raya. Dia dah 3 bulan dah, lepas tu bersambung pula raya. So saya rasa mungkin delay dekat situ lah. So kita dapat sijil tu lepas raya. Jadi saya selalu cakap dekat kita punya peserta minimum 3 bulan. Okay, lepas 3 bulan tu lah baru kita akan cubalah, kita akan cuba follow up. Kita akan cuba follow up dengan pihak PNBK sebab kalau kurang daripada 3 bulan tu, kalau boleh jangan tanyalah. Sebab kita pun tak mungkin nak simpan sijil peserta lama-lama kan. Kalau memang bawah 3 bulan tu dah dapat tu memang bernasib baik lah. Memang bernasib baik. Jadi kita pun takkan nak simpan lama-lama. Bila dapat tu kita memang terus akan bagi peserta terus. Sebab banyak peserta yang kadang-kadang dia mempersoalkan. Bila dia mempersoalkan tu, kita punya jawapan sama je. Sebab yang keluarkan tu pihak CIDB. Alright, so kita tak boleh nak buat apa-apalah. Kita tak ada kuasa, itu bukan bidang kuasa kami untuk nak cepatkan. Kalau kita buat sendiri, memang sehari selepas tu memang dah boleh dapat lah peserta. Yang boleh kita bagi itu sijil kehadiran tu lah yang kita boleh bagi beserta CCD point 40 kan. Yang tu kita boleh memang terus dapatnya. Last day terus dapat. Tak ada masalah.
Okay, saya rasa yang tu jelas lah saya nak jelaskan dekat situ. Sebab ramai peserta sebenarnya kita dah tahu tapi dia sahaja je mungkin ada peserta ni dia sahaja nak cuba-cuba nasib kan. Macam duk tanya, dia ingat mungkin kita diam benda tu dah rapat kan. Tak. Kita pun akan update. Sebab kita punya peserta kita akan kumpulkan dalam satu grup. Okay, so segala grup-grup segala info-info berkaitan kod khusus kod bidang sesuatu, kod bidang tersebut tu, semua kita akan share kat dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi tak ada siapa pun peserta yang termiss info. Okay, memang sekali trainer-trainer pun kita kumpulkan dalam satu grup. Senang supaya tak ada siapa-siapa yang terlepas info. Jadi sebab tu kita cakap bila contoh kita dapat sijil, kita memang akan terus info dalam grup. So terserah peserta nak datang collect ataupun kita by post. Okay, tapi by post ni dia ada risiko sikit sebab yelah takut sijil rosak ke apa kan, sebab bukan kita yang keluarkan sijil. Jadi kita bagi tahu peserta lah risiko-risiko dia, sebab mungkin kalau rosak nak dapatkan semula tu mungkin lagi ambil masa, betul. Jadi langkah benda-benda tu semua langkah berjaga-jaga. Benda-benda tu semua bukan kita punya bidang kuasa lah. Alright, itu sedikit sebanyak lah saya terangkan pasal kod bidang ni punya the whole procedure lah. Berapa hari, macam mana dia punya flow sepanjang kursus tersebut. Okay. Okay, sambil-sambil tu yang ni lah dekat paparan ni saya tengah share sekarang kursus tambah kod bidang untuk CE02. Okay, yang kita akan buat pada awal bulan 10 sehingga 14 bulan 10. Okay, 5 hari di pejabat urusan kami di Desa Panan KL. Yuran untuk yang ada kat hijau 500 dan tiada kat hijau 850. Kalau berminat boleh tekan link yang saya ada sharekan dekat description, terus daftar. Tapi bila daftar tu memang tuan-puan kena confirmkan betul-betul. Walaupun sekarang ni baru pertengahan bulan 8, confirmkan betul-betul. Sebab kita akan minta peserta book dengan deposit terus lah. Okay, deposit kita akan minta 300 untuk kita reservekan seat. Okay, sebab ni pun saya nak bagi tahu juga, bila tuan-puan dah reserve letak deposit, it's considered as tuan-puan kena commit lah. Okay, jangan dan kalau betul lah tuan-puan memang tak boleh ataupun memang emergency lah katakan kan. Tapi nak kata emergency pun tak boleh sangat. Kalau betul-betul tak boleh, bagi tahu kami awal. Jangan hari ni, esoknya kursus, hari ni baru bagi tahu kami yang tak boleh join. Kita cakap awal-awal, okay, kita memang akan minta maaf sebab deposit yang tuan-puan bagi tu kami takkan refund. Okay, disebabkan apa? Bukan sebab kami ambil, sebab bayaran tu kita dah bayar kepada pihak CIDB. Okay, kita tak ada tunggu hari kejadian baru kita bayar. Kita memang sebelum kursus kita dah bayar dulu kat CIDB. Okay, kita bayar ikut per pax. Jadi bila tuan-puan dah secure dengan deposit, kita bayarlah tuan-puan punya per pax ikut deposit tu. Duit tu pun kita minta pun bukan kita ambil. Kita bayar kepada CIDB. Itu memang yuran yang kita perlu bayar untuk pihak CIDB. Jadi biasanya kita bayar pun mungkin dalam hujung bulan 9. Memang awal prosedur sebab untuk khusus tambah kod bidang ni dia punya cara dia punya prosedur dia memang agak sedikit detail. Dia tak boleh cincai macam tu. Dia kena detail. Jadi bila sebab kita ada seorang klien yang seorang peserta lah memang last minute baru dia cakap. Jadi dia persoalkan lah kenapa dia tak dapat full refund. Sebab dia dah bayar kan. Jadi itulah yang kami, kadang-kadang orang tak faham sebab orang ingat duit tu semua memang
charge on kita dapat semua ni. Tapi tak, okay, memang ada bayaran yang perlu kita jelaskan dekat pihak CIDB. Okay, saya harap itu jelas lah. So itu je lah. Okay, so saya cakap tadi ada 2 kan. Yang ni saya dah share tadi CE01. So sekarang saya nak share pula untuk yang hujung bulan 8 punya. Hujung bulan 8 pula. Untuk hujung bulan 10, kita buat khusus tambah kod bidang CE08 pula. Okay, untuk sistem perlindungan cerun CE08. Kita akan adakan pada 31 bulan 10 sehingga 4 hari bulan November bulan 11. Okay, sama juga lokasi di pejabat urusan kami, Desa Pandan KL. Okay. Tenaga pengajar yang samalah juga Encik Azahari. Alright, dia memang ada kepakaran dalam bidang CE jambatan dan juga cerun. Cerun ni pun ramai juga tau yang tanya saya tempoh hari. Jadi mana yang tanya-tanya tu boleh daftar. Kita memang dah open dah, sentiasa open. Sebab tu kita buat hebahan awal. So biar orang tahu awal, sebab kita pun perlukan detail-detail yang perlu dihantar pun kita perlukan awal. Kita perlukan preparation sebab ini pun ni secara fizikal, jadi banyak yang kita kena settingkan. Makanan, tempat dan juga pembayaran, semua tu kita perlu diambil kira lah. Kita tak nak nanti bila last minute semua nanti benda jadi macam kucak-kacir kan. Kita tak nak macam tu lah. Okay. So apa lagi yang saya nak bincangkan untuk kod bidang ni. Saya rasa itu je sebenarnya kod bidang ni. Okay. Okay, saya nak share tentang macam mana prosedur untuk kod bidang ni. Macam tadi saya dah cakap, untuk peserta dia akan dapat sijil ni paling minimum 3 bulan. 3 bulan ke atas. Alright, so sepanjang sebelum tuan-puan dapat tu, maksudnya tuan-puan tak boleh lah dulu tambah kod bidang. Kiranya contoh tuan-puan dah lepas datang CE02 ni, tuan-puan tak boleh terus upload lah sebab tak ada sijil. Sijil SKP tu yang akan digunakan untuk download dalam sistem SIM. Sijil kehadiran tu tak boleh, kena reject nanti. Itu memang untuk CCD point je. Sijil kehadiran tu tak valid. Tuan-puan kena tunggu sampai dapat sijil SKP tu, baru boleh buat tambah kod bidang. Bila dah dapat, baru boleh buat permohonan tambah kod bidang dekat dalam sistem SIM. So barulah tuan-puan layak untuk dapatkan kod bidang tersebut. Okay, jelas ke yang tu? Okay, so untuk pengetahuan, BND pun ada juga buat servis. Okay, kami pun ada menawarkan servis untuk buat penambahan kod bidang lah menggunakan sijil SKP ni. Selain sijil SKP, kita pun memang ada buat. Okay, menggunakan surat tawaran ke, LO, invoice, ada dokumen-dokumen tertentu lah untuk jenis setiap kod bidang yang berbeza. Okay, cuma apa yang saya nak cakap, memang kalau khusus SKP ni lah sebenarnya paling mudah untuk tuan-puan nak dapatkan kod bidang sebenarnya. Sebab dah tak payah fikir lah, confirm lulus senang cerita. Bila buat permohonan tu confirm akan lulus sebab SKP. So tapi bila tuan-puan pakai surat tawaran ke, LO ke, benda tu akan ambil proses sikit. Dan kita pun tak boleh nak bagi jaminan 100% kelulusan. Sebab itu semua depends on pegawai yang check dokumen tuan-puan. Sebab bila pakai surat tawaran ni semua, dia memang kena betul-betul detail and specific. Contoh macam tuan-puan nak guna surat tawaran lah kan, nak pakai untuk CE02 ni.
Okay, dia akan tengok detail dekat surat perempuan ni memang yang kena ada kaitan dengan jabatan. Okay, saya bagi contoh lah macam kerja kod bidang perempuan nak kod bidang cat. Cat saya dah lupa dah kod bidang dia apa. Tapi dekat surat tawaran tu tajuk dia ubah suai bank sekolah. Walaupun dekat dalam tu ada yang menyatakan tuan buat cat, tapi tajuk besar dia tu pengubahsuaian sekolah, itu CIDB akan reject. Sebab CIDB dia akan tengok kepala dia, tajuk besar dia. Melainkan kalau memang tajuk besar kat situ melakukan kerja-kerja cat bangunan sekolah, itu insya-Allah boleh lulus. Dia kena sama. Dia tak boleh kod bidang yang perempuan nak tu sub je. Tapi topik dia berbeza. Kita adalah beberapa yang dia punya permohonan decline disebabkan perkara-perkara tersebut. Jadi sebab tu kita ambil kita alert lah benda-benda tu. So bila next klien tu kita dah boleh tahu dah macam mana CIDB dia buat check ni semua kan. Okay. Untuk pakai sijil SKP ni lah yang paling senang saya rasa dan memang 100% lulus. Right, 100% lulus. Dijamin lulus lah. Tapi tak semua kod bidang juga tahu pakai SKP. Okay, mostly yang pakai boleh dapat kat kod bidang melalui kursus SKP ni biasanya untuk kod bidang CE, kod bidang B dengan M. M mechanical, CE dengan B saya lupa. B banyak more kepada pengubahsuaian. Dia pengubahsuaian, penyelenggaraan, dia jenis-jenis macam tu. M pula dia mechanical lah macam saya cakap tadi. Dia tak semua kod bidang boleh didapati melalui kursus. Ada juga yang memang kod bidang tu dia nakkan surat tawaran ataupun bukti siap kerja. Dia nakkan benda tu. Dan ada juga kadang-kadang certain kod bidang dia nak orang kompeten. Mostly yang nak pakai orang kompeten ni mostly kod bidang E lah, untuk electrical. Contohnya dan kod bidang E ni mostly banyak relate dengan ST, Suruhanjaya ST, Suruhanjaya Tinggi, dia kot elektrik lah, ST. Alright, dia berkait dengan ST. Jadi contohnya untuk contoh kod bidang E04, kontraktor kena dapatkan borang Q yang berdaftar under ST. Okay, dia yang tu. Lepas tu contohnya macam kod bidang tu ada certain kena ada penjaga jentera AO, A1, itu orang kompeten. Dan kadang-kadang kalau untuk kod bidang SPAN, dia kena ada sijil daripada SPAN. Jadi kalau benda-benda macam tu yang melibatkan orang kompeten ke ataupun sijil-sijil daripada certain ni sendiri, kita tak buat. Alright, kita tak buat. Kita memang fokus untuk pelesinan under CIDB je. Jadi kalau contoh ada yang tanya, ada buat tak sijil SPAN? Ada buat tak borang Q untuk ST? Minta maaf yang tu kami tak ada buat. Alright, kami tak provide benda tu. Okay, mungkin kita ada paling kita boleh bantu pun kita akan bagi referral lah. Kalau servis tu kita tak ada buat. Okay, jelas. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja mungkin saya punya perkongsian. Jadi last but not least, last saya nak refresh balik. Saya just nak recap balik untuk bahan khusus tambah kod bidang.
yang kami akan adakan pada bulan 10 iaitu first CE02 pada 10 hari bulan 10 sehingga 14 hari bulan 10, CE02 kerja-kerja jabatan dan juga JT, dan lagi satu pada hujung bulan 10 31/10 sehingga 4 hari bulan 11 November kita akan adakan CE08 iaitu sistem perlindungan cerun. Okay, jadi mana-mana yang join live saya pada pagi petang ni yang mungkin kadang-kadang bukan tuan puan tak nak, mungkin dah ada ataupun kerja ni tak relate dengan tuan, boleh kita berterima kasih lah kalau mungkin tuan-puan boleh sudi sharekan kepada geng-geng yang memang berminat ke ataupun memang dah lama mencari ke kursus ni. Bolehlah sampai-sampaikan yang sedang mencari. Sebab bukan senang ya kod bidang ni, kita pun sebenarnya kita tak setiap bulan ada kan. Kita punya kursus ni pun memang limited. So mungkin bila kita buat untuk bulan 10 ni, so the next kita akan buat mungkin tahun depan. Kita tak ada konsisten macam kursus CCD kita buat every month. Tak ada, sebab kursus ni very limited dan kita pun akan check based on availability of trainer lah. Okay, jadi memang sangat bila yang tak dapat join ni, bila selalu tanya kami bila kami akan buat, kita tak pasti, kita tak boleh nak janji. Kita boleh nak janji. So kita boleh cakap tahun depan. Ataupun kalau kita buat lagi pun mungkin bukan tajuk yang sama. Sebab kita akan ikut permintaan. Ikut permintaan. Ataupun kalau nak mungkin tuan puan mungkin boleh, contohlah tuan puan nak sangat nak sangat kod bidang ni, tuan puan boleh juga minta kumpulkan kawan-kawan ke, ataupun mungkin ada yang nak juga, sebab minimum untuk kursus ni kena ada 25 orang. Jadi tuan puan ajak mana-mana kawan-kawan ke yang boleh, yang ada 25 orang minimum lah, 25 orang. Boleh propose kepada BND juga, boleh propose kepada kami untuk buat. Dia macam kiranya macam in-house lah. Tuan propose cakap tuan puan nak kod bidang ni, boleh buat tak? InsyaAllah kita akan cubalah. Okay, kita akan cuba. Okay, jadi itu sahaja untuk perkongsian pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak yang menonton, yang share live kita kepada grup-grup. So itu sahaja pada petang ni. Okay, terima kasih. Selamat petang semua.